روح شيخنا الشهيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن بن عبد الجليل الفلمباني رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ نووي بن عمر البنتاني سلم المكي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبي عمران محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلني رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد معصوم بن أحمد اللاسمي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني المكي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي الملكي حفظه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حج عمر زهدي بن محمد صالح رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ حج عبد الوهاب بن حسن حفظه الله تعالى. شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك برجل الله العظيم الذي ملأ اركان عرش الله العظيم قاطع علم الله العظيم ان تصلي على سيدنا محمد ذكر العظيم على النبي الله العظيم بقدر عظيمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم، وسلم عليه وعلى امس ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا باطنا نقاطنا مناما، واجعله يا ربي الروح لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat teruskan lagi pengajian kuliah bagi sesi pagi kita. Dan insya-Allah malam ni pagi ini kita sambungan kita bagi Tafsirus Salikin ila Ibadatur Rabbil Alamin dalam adab-adab bersahabat. Sambungan kita qala Syekhna Asy-Syahid Asy-Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Filimbani rahimahullahu taala fil kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin. Adapun segala hakul jiwar iaitu yakni hak sekampung ataupun kita sebut juga sebagai hak jiran. Nah, hak jiran kita kena ada, iaitu adab dia dalam hak jiran ni. Maka iaitu seperti segala hak orang Muslim dahulu itu, dia lebih kurang. Dan lebih lagi daripada itu, yang lepas kita dah bahas dah, adab kita bersama dengan saudara se-Islam. Tetapi dalam hak jiran ni kita lebih daripada itu lagi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiranun thalathatun
jarun lahu haqqun wahidun wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salasatu huquqi. Faljaru lahu salasatu huquqin wal jaru muslimun zurrahimi falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqur rahimi. Wa amma alladhi haqqani faljarul muslimul falahu haqqul jiwari wa haqqul islami. Wa amma alladhi lahu haqqun wahidun faljaru musyrikun. Orang sekampung, yakni jiran ini, dia ada 3 kategori jiran. Yang disebut berkaitan jiran ni, dia ada 3 kategori jiran. Macam mana 3 kategori jiran itu? Yang pertama iaitu orang sekampung baginya ada satu hak. Bagi kategori yang pertama, dan juga ada kedua orang sekampung yang baginya ada 2 hak. Dan yang satu lagi iaitu pada yang ketiga, orang yang sekampung dia ada 3 hak. Jiran ada jiran yang 1 hak, ada jiran yang ada 2 hak, ada jiran yang ada 3 hak. Siapakah jiran-jiran ini? Maka iaitu orang yang mana sekampung bagi 3 hak itu, maka iaitu orang yang mana yang sekampung 1, yang muslim 2, iaitu dan iaitu karabat 3. Depa ni ada tiga benda kita kena jaga. 1, pasal itu kita sebut dalam tajuk hak jiran ini dia lebih besar daripada hak saudara se-Islam yang kita dah bahas dalam pengajian yang lalu. Nah, dalam ini yang paling besar sekali adalah yang pertama, 1 dia jiran. Yang kedua, jiran tu pula beragama Islam. 2 kita kena jaga. Yang ketiga, jiran tu pula kena adik-beradik kita ataupun yang ada hubungan silaturahim. Ada hubungan rahim, maksudnya abang kita kah, adik kita kah, yang kena ada hubungan adik-beradik. Jadi 3 ni. Dia jadi 3 ni. 1 yang mana jiran biasa, 1 kita kata 1 kampung kah ataupun 1 taman kah. Yang kedua, jiran kerana dia ni pula Islam, dia ada hak dia juga. Yang ketiga, jiran dia ni keluarga kita. Jadi ini yang paling besar, kategori yang pertama dia panggil hak jiran yang mana yang paling istimewa, yang 3 ni. Hak ni kita kena jaga 3 perkara. Adapun orang yang sekampung baginya ada 2 hak tu pula, maka iaitu orang yang sekampung, yang muslim, yang bukan karabat, maka baginya hak sekampung dan hak Islam juga. Kategori yang kedua, jiran juga, tapi dia ada 2 hak. Dia ni kurang sikit daripada hak tadi. Apa dia? Dia yang pertama jiran, sebab dia duduk satu kampung ataupun satu taman. Yang kedua, dia ni pula bukan sekat jiran, dia ni pula orang Islam. Tapi adik-beradik tak kena. Macam kita duduk dalam pondok lah. Orang duduk taman, orang duduk dalam pondok. Mereka ni duduk satu kawasan, jiran. Yang kedua, mereka ni Islam. Tapi tak kena adik-beradik. Ni dia ada jaga adab yang kedua. Hak yang tadi ni, hak paling berat 3. 1 jiran. Yang kedua, orang Islam. Yang ketiga, adik-beradik pula. Kategori yang kedua ni, jiran. Dan yang kedua, orang Islam. Dia ada hak dia. Dia 2 hak.
Adapun sekampung ada satu lagi, iaitu sekampung yang baginya hanya ada satu hak sahaja. Maka iaitu orang yang kampung, yang kafir musyrik, maka iaitu hak kampung jua. Hak ni satu je hak dah. Sebab dia ni jiran kita, macam kita duduk di rumah taman, tetapi mereka ni bukan Islam. Cina ke, Siam ke, Hindu ke, Kristian ke, yang mereka ni bukannya orang Islam, maka mereka ni hanya ada satu hak. Itu pun kita nak kena jaga satu hak itu sebab dia jiran. Pasal itu kita nak duduk dekat-dekat ni, rumah dekat-dekat ni, kita kena reti tiga ni. Yang pertama, hak jiran. Hak jiran saja. Maksudnya kita berjiran dengan orang Kristian ke, dia ada hak dia, kita kena jaga. Yang kedua, jiran. Yang jiran dan juga orang Islam. Hak ni berat sikit pada hak tadi. Hak tadi tak apa berat sangat. Yang ketiga, jiran, lepas tu pula Islam, lepas tu kena hubungan adik-beradik. Tu kena faham elok. Dan lagi sabda Nabi SAW, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Perbuat olehmu kebajikan pada berkampung akan orang yang berkampung akan dikau, nescaya jadilah engkau orang Islam yang kamil. Kita jaga hak ni, dia panggil kategori yang kedua. Kita jaga hak orang kampung, sekampung, jiran, dan jiran tu Islam. Maka bila kita jaga hubungan, sekali kita masuk yang lagi berat lagi. Bila kita jaga hubungan itu, maka itu antara golongan Muslim yang kamil. Bukan senang nak jaga dalam berkaitan jiran. Sekali kita sebut lagi berat lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Sentiasa Jibril alaihi salam berwasiat akan daku, kata Nabi SAW, dengan orang yang sekampung, iaitu saudara yang jiran-jiran, sehingga aku sangka bahawasanya lagi akan memaksakan ia akan dia. Jadi Jibril tekan aku supaya aku jaga hak-hak orang yang mana yang jiran dengan aku, sekampung ataupun setaman ataupun satu kawasan pondok. Dan sehingga lagi sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang percaya, yakni beriman akan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari yang kemudian iaitu hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan orang yang sekampung ataupun memuliakan jiran. Dalam hukum Islam, kalau kita cek tengok, kita nampak benda tu remeh, tapi benda tu ditekan. Maksudnya kita tengok ada dua hadis di sini. Yang tadi tiga hadis di sini. Yang pertama, ahsinul mujawarata fi jawaraka takun musliman. Yang mana Nabi sebut kata, perbuat olehmu kebajikan pada berkampung orang yang mana jiran dengan kita itu, nescaya jadi engkau Islam yang kamil. Jadi Islam yang sempurna. Jadi orang ni adalah Islam yang sempurna dengan dia jaga hak-hak jiran. Yang ketiga, kita baca hadis yang ketiga tadi, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi kaitkan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka siapa yang percaya dengan Allah dan percaya dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jiran dia. Dua. Dan juga hadis yang kedua yang kita baca tadi ini, bahawa Jibril menekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
supaya menjaga hak-hak jiran. Jadi kita berasa kadang-kadang benda ni biasa. Jiran ni pun bukan ada apa. Tapi pasal apa kait sangat dengan Islam yang kamil. Tapi dia kait sangat dengan orang yang beriman. Maksudnya, siapa yang mana yang tak jaga jiran ini, hak-hak jiran ini, satu perkara yang mana yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang tu, pasal itu kalau kita baca hadis, kita baca berkaitan ayat Al-Quran, kita baca berkaitan apa benda yang kita jumpa dalam kitab dan sebagainya. Ada perkara yang kita rasa remeh tetapi sebenarnya berat. Contoh kita ambil lah. Berkaitan riba. Riba ni Allah sebut berkali-kali dalam Quran. Dan Allah dan Nabi SAW juga sebut dalam hadis-hadisnya berkaitan riba. Sehingga dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj pun Allah Ta'ala tunjukkan azab orang makan riba. Tetapi apa yang berlaku kita tengok di dunia akhir zaman ni, orang ambil ringan dalam bab riba. Orang ambil ringan dalam bab riba. Sama dengan bab jiran ni kita kata. Yang Nabi tekankan jiran dengan kait dengan keimanan. Jaga hak jiran ni kait dengan keimanan. Yang Nabi tekankan di dalam hadis ini juga, hak jiran itu di dalam berkaitan keimanan, dalam berkaitan apa dia tadi, Islam dan sebagainya. Ini yang kita kena ambil perhatian. Yang disebut oleh Nabi SAW, maksudnya satu benda yang mana yang sangat berat. Ini kita kena sama-sama ambil perhatian. Dan lagi sabda Nabi SAW, atadru ma haqqul jari in ista'ana bika a'antahu wa in istansaraka nasartahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in iqtaqara udwata alayhi wa in marida udwatu wa in mata tabi'ta janazata wa in asabahu khairun hana'tahu wa in asabahu musibatun azzaitahu. Okey. Dalam kita mengenali 3 kategori jiran tadi. Jiran yang pertama adalah yang kita kena. Jiran yang pertama kita kena jaga hak jiran biasa. Jiran yang kedua, dia ada 2 hak, iaitu satu jiran, yang kedua Islam. Jiran yang ketiga, satu jiran, yang kedua Islam, yang ketiga kena adik-beradik. Maka apa yang kita nak kena jaga? Apa yang kita nak kena jaga? Kita duduk satu pondok, satu kawasan pondok, kita duduk dalam satu kawasan taman perumahan, kita duduk dalam satu kampung. Apa yang perlu kita kena jaga? Maka di antaranya sabda Nabi SAW, adakah kamu ketahui apa hak orang yang sekampung itu? Maka iaitu ia minta tolong akan dikau, maka engkau tolong akan dia. Kalau orang minta tolong kita tu jiran kita, maksud jiran ni macam mana? 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Tu jiran. Kalau jiran ni minta tolong kat kita, maka yang ni kita kena utamakan dulu. Yang ni kita utamakan dulu. Kalau ada pertembungan, satu jiran minta tolong kita, yang kedua nu negeri lain. Contoh kita di Kedah, yang minta tolong kita tu Pulau Pinang. Yang satu minta tolong di Pulau Pinang.
Yang kedua, yang minta tolong tu satu-satu taman kita ataupun satu-satu kawasan pondok kita ataupun satu-satu kawasan perumahan kita, pada ketika itu kita kena utamakan hak jiran lebih utama daripada hak-hak orang yang lagi jauh. Tu kita kena beringat. Kan? Yang kedua, jika ia minta berhutang akan dikau, maka memberi olehmu hutang akan dia. Kan orang yang mana hak jiran ni minta berhutang dengan kita, kita bagi. Sebaiknya, macam kita sebut baru ni, bila kita sebut baru ni, kalau orang minta berhutang dengan kita ni, kita sedekah. Itu pahala yang lagi besar. Jangan dok lepas ni, Afiq main jumpa. Tak berhutang. Dia tak abah untuk nak minta apa nama dia, tak sah benar, tapi saja dia buh kalimah berhutang, bat besar. Jangan duk macam tu. Jadi kita kalau boleh, apabila ada dua orang, seorang meminta sedekah, yang kedua minta berhutang, kita bagi hak berhutang tu lagi. Kelebihan dia sangat besar daripada kita bagi hak orang minta tadi. Hak minta satu minta sedekah, yang kedua minta berhutang. Hak berhutang tu lagi besar kita bagi. Bahkan sebaiknya orang minta berhutang tapi kita bagi sedekah. Pasal apa? Orang yang mana hak yang dia minta, sebab tu Nabi SAW tengok di atas pintu syurga ada tertulis bagaimana kelebihan orang berhutang, orang bagi berhutang ni lagi besar daripada orang bagi sedekah. Bila Rasulullah tanya kepada Jibril pasal apa, Jibril menjawab, orang yang minta sedekah ni dia masih lagi ada makan lagi. Nak minta sedekah sikit no, dia masih ada makan lagi. Tapi kalau orang yang minta berhutang ni memang dia sesak sungguh. Sampai nak beli apa pun tak ada, kata nak minta berhutang sikit, nak beli beras. Yang tu sebaiknya kita bagi beras, aku sedekah kat hang. Sebab apa? Sebab dia ni sangat-sangat memerlukan kepada yang kita minta. Sebab dia sanggup berhutang. Jadi kalau kata ada jiran kita yang sesak macam tu, sampai tahap dia minta nak berhutang, beras ke, makanan apa ke, ketika itu sebaiknya kita sedekah kepada mereka. Ini jiran kita. Jangan kita terpapar pihak jauh, hak dekat ni kita tak jaga. Kita terpapar pihak jauh, hak yang dekat kita tak jaga. Tambah kita duduk, kita sebut kita duduk di kampung ni pula. Duduk pula daerah Baling ni, lagilah ramai orang susah. Jangan kita duduk terpapar tu nak pi turun tempat lain. Padahal ni hak yang keliling kita. Hak tu lagi banyak. Kita nak kena jaga. Habis. Dan jika ia apa-apa, maka beri olehmu akan dia. Kalau dia ni susah, betul pembahasa kita, sengkek sangat dah, maka kita kena bagi kat dia. Maka jika ia sakit, maka ziarah engkau akan dia. Ni hak jiran. Kalau kita tahu kata dia sakit, maka kita kena cepat-cepat pergi ziarah. Ni jiran, hak jiran. Kalau kata ada orang sakit, dia tak main ziarah, ustaz ke, hampa ke, tak ada apa. Tak beramai dengan ilmu. Kita nampak biasa ziarah orang sakit. Tapi Nabi kait dengan iman. Nabi kait dengan Islam. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang percaya, beriman dengan Allah dan percaya hari kiamat, maksudnya dia ada berkaitan tu dan ada berkaitan azab di hari kiamat. Orang yang tidak memuliakan jiran. Dia beriman dengan Allah dan juga dia ni percaya dengan hari akhirat, nescaya dia akan memuliakan jiran. Maksudnya orang yang tak jaga hak-hak jiran ini, bererti dia ini bukan di kalangan orang yang betul-betul iman kuat. Ustaz ke apa ke, yang ni hang kena jaga. Sebab apa? Hak jiran. Orang sakit kena pergi ziarah. Tapi ziarah macam mana? Kita dah bahas dah baru ni. Nak tengok tu macam mana, apa adab ketika mana kita tengok orang sakit. Jangan duk tengok aurat dia. Nak bagi salam rumah orang sakit macam mana. Bila kita sampai rumah orang sakit, kita nak kena buat apa. Kita dah bahas baru ni. Kena pegang kepala dia, kena pegang tangan dia. Pasal apa pegang kepala dia, pasal apa kena tangan dia, pasal apa. Dan juga apa yang patut kita kena doakan kepada orang sakit, dan apa yang perlu kita kena ajak doa kepada orang sakit.
Tu dah kita bahas dah baru ni. Ada bagaimana cara kita nak ziarah orang sakit. Terutama orang sakit tu pula kena jiran kita lagi. Kita kena jaga. Jika ia mati, kalau jiran kita mati, maka engkau menghantar akan jenazahnya itu. Kalaulah ni bagi orang lelaki-lelaki lah. Sebab tu kita di pondok kita, kalau kata ada kematian dalam kampung, kita cuti. Ada kematian dalam kampung, kecuali COVID ni, kadang-kadang mereka tak beritahu, kita tak tahu. Jadi kalau kata yang tak, kalau sebelum COVID ni kita kata, kalau ada kematian, kita cuti. Cuti sebab apa? Semua pelajar-pelajar pondok kena pergi ziarah orang mati itu, duduk di rumah orang mati itu, baca Quran dan sebagainya, dan menghantar jenazah ke kubur. Ini hak jiran. Kalau kata dia ni orang mati dalam kampung dia ustaz ke apa, tapi dia tak menghantar jenazah jiran dia tu ke kubur, maka berarti dia tak betul-betul ini lagi. Kita kena usaha untuk kita hantar jenazah ke kubur. Paling sibuk macam mana kita ada urusan lain lagi, bawa gak mayat dia hantar pergi kubur, iring, lepas tu kita nak pergi ke lain pun tak apalah. Aku kanduk nak menziarah kan, tak nak kena pergi ke lain, kurang adab kita. Jadi kalau kata jiran setaman ataupun jiran sekawasan pondok ataupun satu kawasan perumahan, kalau mati kita kena hantar jenazah tu ke kubur. Okey. Dan jika dapat ia kebajikan, maka engkau sukai akan dia. Kalau kata dia ni dapat satu-satu kejayaan, sukai dia dengan ucapkan tahniah. Tahniah anak kamu berjaya. Tahniah kamu dapat apa kereta baru contoh. Tahniah apa kamu dapat anak. Dan apa yang dia menggembirakan dia, kita kena tahniah pada dia. Dan jika dapat ia kejahatan, maka engkau sabarkan akan dia. Kalau dia ni kena musibah, ada kematian kan, kita takziah kepada dia. Ada musibah apa-apa, kita takziah kepada dia. Ni adab kita dengan jiran. Dan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, inna fulanata tasumu nahara wa taqumul laila wa tu'zil jiranaha, faqala sallallahu alaihi wasallam hiya finnari, bahwasanya si fulan itu puasa sehari-hari dan berdiri sembahyang semalam-malaman, padahal ia menyakiti akan jirannya, yakni orang yang sekampungnya. Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, iaitu dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Walaupun dia ni semayang, walaupun dia ni puasa, semayang tiap-tiap malam, qiyamul lail ni tak tinggal, tapi dia menyakiti jiran. Nabi SAW menyatakan tempat dia adalah neraka. Orang yang mana walaupun semayang, walaupun puasa, tetapi dia tidak menjaga hak jiran, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar ya Allah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam annahu laysa al-haqqul jiwari kaffal aza faqad bal ihtimalu adha. Ketahui olehmu bahawasanya tiada memadai hak sekampung itu menegahkan menyakiti akan dia, tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu menanggung kesakitan yang disakit akan dia oleh orang sekampung. Kalau dia sakit, kita juga kena merasa sakit. Ini hak, iaitu saudara, jiran, sekampung kita dan juga yang beriman. Jadi kita kalau kata dia sakit, maka kita juga turut merasakan kesakitan itu insya-Allah. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, panjang kata-kata dia bahasa Arab, kita tak percaya bahasa Arab, kita tulis terjemahan.
Artinya perhimpunan hak sekampung itu, macam mana yang dikatakan kita nak jaga hak orang yang jiran tadi ni, yang disebut kategori, 3 kategori itu, bahawa memulai memberi salam atasnya. Bila kita berjumpa dengan dia, kita kena bagi salam, Assalamualaikum. Dan jangan melanjutkan sertanya itu akan perkataan. Jangan kita duk cakap terus tanpa kita bagi salam. Dan jangan membanyakkan bertanya daripada kelakuannya. Nah, bila kita tengok dia ni nampak dia duk tanya selidik tu, jangan. Jadi kita jangan duk tanya sangat kadang-kadang benda-benda yang sulit. Jangan kita tanya. Itu adalah hak jiran yang perlu kita kena ambil perhatian. Dan ziarah akan dia dalam sakitnya. Kalau dia sakit, kita kena ziarah. Macam tadi yang Nabi SAW sebut tadi. Dan mentakziahkan akan dia di dalam kesusahannya. Kalau ada kematian dan dia kena musibah, kita kena mentakziahkan dia. Dan berdiri sertanya di dalam azab. Dalam kita rasa kesedihan juga. Dan mentahniahkan akan dia dalam kesukaannya. Kalau kata dia ni ada berlaku benda-benda yang seronok, dapat anak ke, kereta baru ke, anak jaya ke, dapat menantu ke, maka kita kena mentahniahkan dia. Dan menyatakan baginya bersekutu dalam kesukaan sertanya dan membuktikan kita juga seronok. Oh, dia dapat menantu, kita pun seronok. Dengan kita sama-sama raih, kenuri dan sebagainya, sama-sama menunjukkan kegembiraan kita. Dan ketika mana dia ni kena musibah, ada kematian, kita pun akan rasa bersedih. Ini hak-hak adab dalam keadaan kita ini berjiran. Dan memaafkan daripada kesalahannya. Kalau ada salah silap sikit-sikit tu, kita maafkan. Ini jiran kita. Dan jika menilik dan jangan menilik daripada atas rumahnya itu, atas auratnya. Hak ni kena jaga kalau rumah dekat-dekat. Rumah dekat-dekat, kadang-kadang tu rumah kita tinggi sikit. Rumah kita tinggi. Rumah dia pun tinggi lah. Tapi bila buka tingkap rumah kan, kita kata di belakang tu dia ada macam pagar kan. Pagar tu pula tembok tak nampak lah kan, dia keluar. Dia nak keluar sedia baju dan sebagainya. Jaga jangan kita duk pergi intai aurat. Dia pakai luar pendek pergi tengok. Jangan. Adab kita jiran ini antaranya juga kita kena jaga aurat jiran kita. Jangan duk pergi teropong tengok aurat orang. Tambah-tambah kita pula, terutama kita sebutlah rumah taman ke, kan, perumahan hak mana hak dekat-dekat ni kadang-kadang tu. Sama-sama jiran tak jaga aurat. Tak apa, sebelah rumah. Kalau kira, hak dalam rumah pun kena jaga kadang tu. Dalam rumah ipak-ipak pun kena jaga, apatah lagi hak sebelah rumah. Kadang-kadang postman man. Tak apa postman ya pun. Postman pun orang luar. Dia pun keluar lah pakai kain kemban tu, pimik surat tak postman. Alah, TMB ya pun, main bagi bil, bukan ada apa. Tak bernafsu lah TMB tu. Bukan masalah bernafsu ke tak, masalah aurat. Dia duduk sakat lah pagar rumah tu, dia pakai ikut dan dia. Dia nak keluar daripada pagar rumah, baru dia pakai tudung, pakai tutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat bukan kira nak keluar pagar rumah. Dia kira berhadapan dengan orang yang mana yang tak boleh tengok aurat kita. Ini yang banyak berlaku dalam hak-hak jiran. Kita tak jaga aurat sesama jiran. Paling-paling kurang kita kata stokin. Tak apa, keluar di depan tu ya pun. Jiran sebelah, nak kena pakai stokin juga ke? Tak kira. Payah pakai sangat, payah pakai stokin tak? Ambil kasut buk, hak pakai motong tu. Nak keluar rumah, beruk pakai, nak suruh pakai stokin. Berubah, pi. Apa yang nak pi sangat? Ini dia kata, alah jiran, tak apa, tak jaga aurat pun. Kena jaga aurat. Dan jangan kita duk intai pergi tengok aurat orang. Hawa dia terselak sikit, dia punya teropong tengok tu, tu kena jaga. Hak-hak jiran, aurat kena jaga. Dan jangan memicikkan akan dia pada menaruhkan kayu di atas dinding rumahnya itu. Bila kita dekat rumah, kayu tu jangan kita duduk
Orang panggil apa? Menjolok pi sampai keluar, sampai ganggu dia. Sampai ganggu jalan dia dan sebagainya. Jangan bagi sempit lagu tu. Dan jangan memicikkan akan dia pada tempat menuangkan akan air daripada mizab, yakni pancuran air. Ni tempat ayak ataupun kita sebut apa, cucuk atap. Ni terutama yang berlaku banyak rumah taman dah. Ataupun kita tebuk kalau pondok kita ni pun jadi juga rumah dekat-dekat ni. Cucuk atap ni pergi turun hak tahu rumah orang. Cucuk atap rumah kita ni, dia pergi turun sampai rumah orang nak jaga. Tu adab. Kalau dia izin tak apa. Ni beru turun ni atas atap rumah dia. Atap rumah dia pula dah bocor sikit. Dia pun nak kata apa, jiran turun betul-betul kena lubang paku pula. Pro masuk dalam rumah. Tu kita kena jaga. Kadang-kadang tu kita nak berasa tak apa, bagi jauh sikit, tak ada tempiah rumah kita. Tak masuk tempiah rumah kita. Dia buatlah awning tu jauh sikit. Tapi hak jauh tu kena betul-betul tangga rumah kawan, rumah jiran. Tak boleh. Jangan kita buat lagu tu. Kena jaga benda tu. Dan jangan memicikkan dalam tempat membuang debu di dalam halamannya. Tempat nak sapu sampah pun payah. Dia jadi ganggu. Tu kena jaga. Dan jangan memicikkan ia akan jalan kepada rumah dia. Nak masuk ke rumah dia pun jadi sempit jalan. Ni kita kena jaga. Ni kadang-kadang dia buat garaj dia tu. Sudahlah garaj dia tu. Lepas tu pula nak kona kereta pun payah. Bukan sekat nak kona kereta. Nak masuk kereta ke rumah jiran tu, nak masuk kereta pun payah. Sebab apa? Awning kita tu, garaj kita ni sampai ganggu jalan rumah dia. Tak boleh. Tu adab-adab jiran. Sebab tu Nabi sebut kait dengan keimanan. Tak kena gaya, kena sumpah macam tu je. Dia ni buat garaj tak apa. Tak fikir kita langsung, dia fikir dia aja. Tu masalah. Dan menutup ia akan barang yang terbuka daripada aibnya. Di antara adab kita di dalam jiran, iaitu kita kena tutup aib jiran. Ni nampak sikit tu dia punya canang hantar dah tu jiran sebelah rumahku tu. Allahu Akbar. Jangan duk canang macam tu. Dan mengangkatkan ia daripada jatuhnya apabila datang akan dia kesusahan. Kalau dia ni jatuh susah, kita kena cuba usaha untuk angkat bagi dia naik balik. Dan jangan lupa ia daripada melihat akan rumahnya pada ketika ia ghaib. Maksudnya kalau dia tak ada rumah ni, kita kena tengok-tengok sama rumah dia. Jadi hak ni kadang-kadang berlaku rumah-rumah taman ni sampai tak kenal jiran. Ini berlaku. Bila tak kenal jiran, seperti jiran belah rumah ni tau. Dia tak peduli. Tahu hari tu, tengah hari tu tengok orang main lori parking depan rumah, gerong-gerang, ponggah rumah apa semua. Dia tengok ada silang kok bunga depan rumah. Orang buat naik orang buat naik TV, orang buat naik barang-barang apa semua pun. Duduk 2 jam, tuan rumah balik. Tak tahu riuh kata, rumah kena rompak. Masa mana rompak? Dia kata, saya duduk depan ni. Tengok tali lori main, ingat orang pindah. Ingatkan orang pindah kata. Pasal apa? Sebab tak kenal jiran. Ni masalah. Kadang-kadang terutama kita kata kalau kita duduk di kawasan taman dan sebagainya ni, tekah-tekah bila jiran dia balik kampung, kita kena jaga. Pondok lagi kena jaga amat. Ni kawan sebelah balik pondok dia pula ada aircon. Ada kipas. Malam dia tidur pondok dia. Jadi kita kena jaga dalam adab berjiran. Dia tak ada tu, kita kena jaga rumah dia tu macam mana kita jaga rumah kita. Kita jaga rumah kita macam mana, macam tu kita kena jaga. Sebab tu di pondok ni salah satu dia belajar juga adab berjiran. Macam mana adab-adab kita berjiran. Dan jangan menuntut mendengar atasnya akan perkataan yang memejamkan matanya daripada melihat akan
Dan jangan menuntut mendengar atasnya akan perkataan. Nah, kalau kata dengar kadang-kadang jiran gaduh, contohlah gaduh lelaki bini, jangan nak pergi tanah telinga dengar. Macam Gamak Piramli macam Gamak Piramli, tajuk apa tu? Seniman bujang lepuk apa? Siap tebuk lubang ni. Tebuk lubang ni tutup dengan kerenda, nak tengok tampak. Tak boleh. Itu hak jiran, tak betul. Jadi hak jiran jangan kita duk pergi dengar apa yang mana yang mereka sembang, apa yang mana yang mereka cakap, benda-benda yang boleh jadi aib jiran sebelah-sebelah kita tu. Dan memejamkan matanya daripada melihat akan perempuan yang di rumahnya itu, anak dara dia, bini dia. Jangan duk pergi teropong tengok. Jangan duk pergi teropong tengok. Tambah-tambah pula kita kata apa? Tambahlah ni pula zaman lah ni pula apa? Covid ni pula jenis semua warak-warak mereka. Perempuan warak semua pakai purdah. Tak pakai purdah atas, pakai buah sekat-sekat ni. Muka maklum ni ke mana? Duk pergi tengok, aku nak tengok muka dia macam mana. Jangan duk pergi tengok. Dia dalam rumah dia. Dia dalam rumah dia. Jadi jangan duk pergi duk teropong tengok macam mana. Jadi kita kena pejamkan mata kita daripada melihat orang yang mana yang jiran yang apa ni kita ni, bahawa jangan kita duk pergi tengok intai perempuan dalam rumah dia. Nak tengok anak dara dia, nak tengok bini dia, jangan. Dan jangan mengekalkan melihat orang yang berkhidmat akan dia. Duk tengok, ni orang yang khidmat dengan dia. Ni betul. Jangan duk tengok. Dan lemah lembut bagi anak-anaknya dalam perkataan. Anak dia macam anak kita. Tekah-tekah dia main langgak, main ke rumah kita ni, kita kasih sayang kepada anak dia tu macam mana anak kita juga bagi makan nasi, kita kata. Jangan duk halau, jangan duk buat tu. Tak reti ke? Time-time ni orang nak kasih balik, kasih rumah. Jangan kata lagu tu. Panggil dia makan sekali. Kita cakap dengan lemah lembut juga. Macam mana kita bercakap dengan anak kita, macam tu kita cakap dengan anak orang. Ni dengan anak aku pun aku cakap kasar tambah anak orang. Jangan buat itu. Jadi kita kena jaga benda ni. Dan menunjukkan akan dia kepada barang yang dijahilkan akan dia daripada perkara-perkara agama dan dunia. Kalaulah benda-benda yang tak pernah elok dia buat yang bercanggah dengan agama, yang bercanggahlah dengan apa? Dengan ilmu kita, maka dia tak tahu, maka kita kena tegur. Tengok dia rebus ketum sempoi depan rumah, nak terpesan, ketum tu tak boleh nak minum. Kalau boleh tinggallah. Jadi apa kemaksiatan, benda yang tak elok yang kita nampak di depan mata kita, maka wajib kita kena tegur dia, perbetulkannya. Inilah perhimpunan segala hak orang yang sekampung, yakni hak jiran, maka himpunkan oleh kamu pada perhimpunan ini segala hak orang yang muslim dan yang hak yang muslim yang kami sebutkan akan dia dahulu. Kita kena teliti dan kita kena jaga. Amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum jarahu ay yad'a khashabatan fi haiti jidarihi. Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menegahkan oleh orang sekampung, yakni jiran itu, akan orang yang di kampungnya, orang yang jiran itu juga, bahawa meletakkan kayu rumahnya di dalam pagar orang yang di kampung itu. Kalau kata dia ni, kalaulah kata dia ni letak kayu di atas pagar rumah kita, contoh kita ambil cerita Piramli. Benda kita tak tahu. Tajuk apa? Masam-masam mana? Kan jiran. Nama apa maklum tuan lupa. Nak Piramli dengan orang Kedah. Kan dia hulung
apa panggil apa? Buluh tirai naik di atas bumbung atas apa? Atas dinding rumah dia. Sebab dia nak sidai baju. Bagi kita orang yang mana dalam hak jaga jiran dia, hak dia buat tu tak apa. Hak tu hal dia. Hal kita ni. Kalau dia hulak letak kayu di atas macam tu, jangan kita duk halang. Oi, hang ingat aku tak biar sewa. Kan? Mai duk hulak juntai kat atas rumah aku. Nah, jadi bagi hak kita jiran buat macam tu, biar ambil ke dia. Nah, tapi hak kita ni kita kena minta izin kat dia. Tapi kalau kata dia buat macam tu, kita jangan duduk peduli ke dia. Biar pergi kat dia nak letak. Tak mudarat apa. Tu. Dan setengah daripada hak sekampung itu bahawa jangan ia meninggikan rumahnya atas rumah sekampungnya itu dengan melindungi daripada angin atau mengkelamkan rumahnya itu melainkan dengan izinnya. Kita jiran-jiran. Kita nak bina rumah, kita nak buat rumah, nak perbesar rumah atau nak meninggikan rumah, minta izin kepada dia dulu. Kadang-kadang tu rumah kita tu yang mana bila kita penaik rumah kita lebih tinggi, cahaya tak masuk rumah dia. Tu kena minta izin. Kalau dia izin, tak apa. Kalau dia tak izin, jangan nak buat. Rumah aku, tanah aku, ikut suka aku. Dalam hak jiran. Pasal itu Islam menekankan benda ni, kita kena jaga. Islam menekankan perkara ni, kita kena jaga. Dalam kita duduk jiran tetangga, jangan kita meninggikan rumah kita begitu saja tanpa kebenaran dia. Rumah aku nak minta benak dia pasal apa? Ada kadang-kadang cahaya, dia naik ke rumah kita dulu, tak kena rumah dia. Rumah dia gelap gelita, gelap cik. Ataupun rumah dia tak masuk angin langsung. Sebab apa? Sebab kita pergi kepung laluan angin tu. Maka adab jiran kita kena jaga benda ni. Melainkan dia izin tak apa. Dan setengah daripadanya apabila membeli engkau akan buah-buahan, maka beri akan dia hadiah. Maka jikalau tiada mahu memberi akan dia, maka sembunyikan olehmu sekira-kira jangan dilihat oleh orang yang sekampung itu. Kalau beli buah durian, beli bagi banyak sikit. Tambah kita di pondok lagi ramai jiran sak kawan nu, sak kawan ni. Jangan duk beli sebiji, balik bola pondok senyap. Bau buah durian ni dah bukan boleh duk diam-diam dia keluar kata. Amboi dia ni makan buah durian. Jadi kalau kita beli buah tu, beli bagi lebih. Sedekah sama kat dia. Tambah kalau kita duduk di pondok, nak beli selori. Bagi kawan ni sikit, kawan ni sikit, semua pakat bagi rasa. Walaupun tak banyak, tapi pakat rasa seorang sikit. Jangan kita dak balik seorang-seorang kita ni. Tu kita kena jaga adab kita. Tak kira lah buah apa pun yang kita beli, kita kena buat balik tu, ingat kepada jiran kita sama, bagi beli lebih sikit untuk kita sedekah kepada jiran. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau keluarkan anakmu serta makanan-makanan yang dilihat oleh anak orang yang sekampung yang mengingini akan dia. Jangan doa keluar. Contoh kita sebutlah ni, beli ayam goreng. Ayam goreng pula lah ni pula ayam goreng apa? Upin-ipin yang keru kerja masak. Ayah dia beli wak keluar pula makannya nyai. Anak sebelah tu duk tengok. Jadi nak goreng suruh kat roh goreng banyak-banyak. Barulah pakat boleh makan. Okey, jiran ni makan, yang nu makan dan sebagainya. Jangan ada wak keluar makanan yang makanan itu kadang-kadang tu anak jiran pun teringin. Kalau betul je lah cari paha ayam, cari banyak-banyak tak apa. Sebab apa? Jiran ramai. Ataupun duk makan dalam rumah senyap-senyap, jangan duk buat kelak. Jangan duk buat kelak, tunjuk kat orang. Makan naga ke, makan apa dia? Pada makan apa ke? Burger ke, makan apa mak? Apa? Anjing panas apa dia? Mak, anjing panas apa anjing panas? Tahu anjing panas? Hot dog. Hot kan panas, dog tu kan anjing.
Makan anjing panas hotdog. Bawa makan apa-apa tu, jangan duk tunjuk ke orang. Sekejap anak jiran kita akan terasa. Adab jiran yang ni pun kita kena ambil berat. Dan sabda Nabi SAW, "Iza tabakhta qidran fa akthir ma'aha summa zur ba'da ahli al-baiti min jiranika fa aghrif lahum minha." Apabila masak engkau akan makanan dalam periuk, maka banyakkan olehmu akan air kuahnya. Bagi banyak gulai dalam tu. Kemudian maka tilik olehmu akan setengah ahli rumah daripada sekampungmu itu, maka senduk olehmu berikan kepada mereka itu daripadanya. Kalaulah kita ni masak tu bagi lebih. Ni dahlah pakai exhaust fan tu, talak betul-betul rumah dia pula. Hak duk goreng kari kreong serong. Hak kawan tu tak ada nak tampar makan nasi dengan kicap. Hak kita ni duk goreng, duk tomeh kari, duk kreong dengar sebelah rumah tu bau sampai ke rumah dia. Adab jiran kita kena hantar. Satu benda ni bulan puasa, Allahu Akbar, cukup seronok. Ada adab jiran. Yang ni bukan sekadar bulan puasa, bulan-bulan lain pun kita kena buat macam tu. Apa kita masak lebih tu, lebihkan sikit kuah dia tu. Amboi dia ni hantar kuah aja. Aku mengaji kena hantar kuah. Bagilah sikit isi. Tak banyak pun sikit. Kena bagi sikit. Supaya kawan jiran sebelah kita tak terasa. Ni benda adab jiran. Adab jiran. Mak nak goreng apa-apa, kena ingat jiran. Ni aku goreng telur ya. Telur tak apa mak, tak apa bau sangat. Gorengkan gelama. Kena goreng kalau 40 biji pondok, kena goreng 45 ekor bagi rasa belakang. Sebab apa? Semua bau ikan gelama. Jadi kita kena kalau kita masak tu ada yang mana yang ni kita kena masak bagi lebih supaya kita bagi juga kepada jiran-jiran kita. Pasal itu Nabi suruh lebihkan kuah. Lebihkan kuah. Bukan setakat kuah, nak bagi juga isi. Bagi kuah saja jenuh, tak ada apa. Siap ke dia? Tiru kuah. Yang makan apa? Aku minum kuah ni. Minum je. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Ya ma'syaral muslimati la tahriqal jaratun li jariha walau firsina syatin." Hei perempuan, segala orang muslim, jangan menghinakan orang yang sekampung akan orang yang sekampungnya, jikalau hanya ia memberi akan kaki kambing sekalipun. Jangan duk hina. Dia ni sembelih kambing, tomeh duk serang dengar. Sampai kat kita tu mak, betih kambing. Betih dah apa betih? Si pun tak ada. Betih kambing sikit ya, dah lah 2 inci. Isi pun tak ada, lepas tu kuah bagi. Apa dia ni masalah? Banyak ni yang bagi kat aku. Jangan kita hina. Dan Nabi sebut ni khusus ya ma'syaral muslimat, wahai perempuan. Jangan nak bunyi. Orang lelaki dah tampak bagi telan macam orang ada kepetut bagi betih ya, betih kambing. Ataupun dia masak ikan bilis, bagi pala ikan bilis kat aku. Jangan duk kata apa jiran bagi terima. Jangan duk komplain apa. Kalau kata kurang masin, kita turun tambah garam. Kurang manis, kita turun tambah gula. Jangan duk komplain apa masak tawak hebat. Jangan duk komplain, orang bagi tu pun bersyukur. Jadi benda-benda ni ada adab ni kita kena jaga. Hak orang bagi kat kita pula, jangan kita duk komplain tak tahuan. Terima sudah, walaupun betih kambing sekalipun. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Maka nalahu jarun fi ha'iqin aw syarikin fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi." Barang siapa yang ada baginya sekampung dalam pagar atau sekutu, maka jangan ia menjual akan dia sehingga memberitahu
akan dia atasnya. Ni juga adab sekampung. Pasal itu dalam istilah kita, dalam bab tanah. Dalam bab tanah ni, istilah Kedah kita ni kewek. Dia panggil kewek. Kewek ni kalau kata tanah kita, kewek tanah sebelah tu. Jadi kalau kata orang sebelah nak jual, adab dia tu dia kena cari. Macam kita ni, kita ada tanah, kita nak jual tanah kita ni, kena pelawar dulu orang sebelah. Jangan nak pergi jual kat Cina, jangan nak pergi jual kat orang lain. Alah, berjual kat dia, aduh, pondok pula kan. Pondok ni pula dia kena buat jual tanah wakaf dulu, lambat. Lepas tu pula beli pula lah dia minta pun tanah. Lebih kurang Cina tu, yang mana yang kita ni minta kat dia, jiran pondok ni minta lah 200,000, 300,000. Cina minta 2 juta. Nak buat apa 2 juta tu? Nak buat kedai apa? Kedai bar. Aku jual ke Cina, jual kat ni boleh duit sikit. Jangan. Adab dia, kalau kata jiran sebelah, kalau kita nak jual tanah, kena tanya dulu jiran sebelah. Tambah kalau kata rumah taman, kita nak jual rumah kita tu, kena maklum dulu kepada jiran sebelah-sebelah. Pasal apa? Dalam rumah taman ni, kita kena ingat, dalam rumah taman ni, dinding pun kongsi. Dinding hang, dinding aku, dinding hang. Jadi kena tanya dia dulu, ni aku nak jual rumah ni, hang nak beli tak? Pasal apa? Kok lah hang nak milik mutlak dinding ni hang semua. Lah ni dinding kongsi, dinding hang, dinding aku, dinding hang. Jadi kena pelawar dia. Dia kata tak apalah, aku beli. Dia tebuk pintu satu, boleh masuk rumah tu. Dia tu rumah jiran-jiran. Hak tu rumah taman. Kalau rumah flat mak, hak atas pun kena tanya. Ni aku nak jual rumah atas ni kan. Pasal apa? Lantai rumah dia tu bumbung rumah kita. Lantai rumah dia bumbung rumah kita. Macam mana? Nak jual, kena beritahu kat dia. Mana tahu, sekali dia kata tak apalah, lepas tu dia tebuk buat tangga naik ke atas. Jadi dapatlah rumah dia 2 tingkat. Jadi pasal itu jiran-jiran tetangga kalau nak jual kena tanya lu jiran. Kadang-kadang hak yang belah ni tak dengar apa langsung, kita pun nak cari juga, nak cari tanah apa lebih kurang. Tak dengar apa langsung, tahu-tahu tengok Cina ambil. Cina mana mari tu dia jual ke dia jual kepada Cina tu, jual kepada Hindu tu. Tak bagi tahu sepatah pun kat kita. Pasal itu jiran akan terasa. Sebab tu jadi terasa hati jiran ini akan mengakibatkan kita di hari akhirat kelak nanti teruk kita. Pasal itu kalau kita nak jual apa-apa, mesti kita kena bagi tahu dulu kepada dia supaya kalau dia tak mau, barulah kita boleh jual kat orang. Kalau kata dia nak, kita kena jual kat dia. Walaupun dia kata, lambat sikit duit, adab kita kena jaga. Tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yamna'anna ahadukum jarahu ay yad'a khashbatan fi ha'itin. Artinya jangan menegahkan oleh kamu akan sekampung bahawa menaruhkan ia akan kayu pada pagarnya. Hak tadi ni. Jangan nak letak kayu di atas pagar dia tu, biar pergi kat dia. Jangan duk kata apa ke dia. Ni yang kita bahas dah tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, qada Rasulullah SAW, anna jara yada'u jaza'ahu fi ha'iti jarihi sya'a am abi. Am aba. Telah menghukumkan Rasulullah SAW bahawa orang yang sekampung itu harus menaruhkan ia akan kayu rumahnya dan di dalam pagar sekampungnya itu sama ada ia berkehendak ataupun enggan. Kita kena jaga adab ni. Ataupun kita sebut, kita kata kalau kata zaman apa, kita sekarang ni kita kata pagar rumah kita tanam pokok durian. Pokok durian tu dia punya orang panggil apa? Dahan dia tu masuk pagar orang.
nak beritahu kat dia. Minta maaf nah. Ni pagak masuk. Lepas tu bila masuk pagak rumah kita tu pula jangan ikrar hak kita. Tak apalah masuklah pagak aku ikrar aku. Kena beritahu kat dia. Ni buah pelam hak masuklah pagak aku ni sikit. Pagak apa pelam yang masuk pagak aku ni aku nak ambil boleh tak? Nah, sebab akak duduk belah tanah dia. Kita kena jaga adab kita. Kita minta izin. Kalau hak yang mana hak yang atap rumah kita tu, kalau pokok tu pi ke pagar dia tu, yang tu kita kena minta izin kat dia juga. Ni minta maaf nah. Pokok derian ni musangking pula. Atap dia apa ni dahan dia tu masuk dalam pagar jadi nak kena minta izin. Tu adab kita duduk dalam sahabat kita dalam apa saudara kita, insya-Allah. Cukup dulu setakat tu untuk pada pagi ni. Insya-Allah kita sambung esok pula, iaitu adapun hak segala kerabat dan rahim. Macam mana pula yang ada hubungan kaum kerabat dan juga rahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتأخرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان في خلق الذين الحمد لله رب العالمين.